Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membezakan alif lam qamariyah wa alif lam syamsiyah. Okay, yang lepas-lepas kita telah belajar macam mana kaifa yumayyizu baina alif lam qamariyah wa alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah la wujudu alamatu musyaddadah wa alif lam syamsiyah wujudu alamatu musyaddadah ba'da alif lam. Okey, itu beza dia. Okey, tapi sekarang ni contohnya muallimah keluarkan perkataan al-jamilu. Okey, asalnya bila kita kita keluarkan alif lam tu, dia akan jadi macam ni. Lepas tu sambung jami. Okey, jamilun. Okey. Tapi disebabkan bila kita bersambung dengan alif lam, dia akan jadi jamilu sebab ada alif lam kat depan. Dia tak boleh sebut al-jamilun. Jadi dia berdouble. Berdouble apa? Kata nama khas dia berdouble. Kalau alif lam ni menunjukkan kata nama khas lah. Dikhaskan pada tu. Tapi bila diletakkan alif lam, jadi tanwin tu terus kita tukarkan kepada baris depan satu. Jadi al-jamilu. Okey. Itu daripada sebutan lah. Al-jamilu. Dan penulisan macam tu. Tak perlu letak tanwin dekat ujung. Sekali. Dijadikan satu saja. Okey, kita tengok pula alif lam syamsiyah. Beza dia dengan alif lam qamariyah, dia ada tanda sabdu lepas alif lam. Okey. Macam mana kalau kita nak ceraikan dia? Kita ceraikan dia daripada alif lam al-sobahun. Ni bila kita ceraikan, dia terus tak ada tanda sabdu. Bila kita bersambung, dia akan ada tanda sabdu. Okey, itu daripada segi dari segi penulisan lah, penyambungan alif lam tu bersambung. Bila dia bersambung terus tak ada tanwin dekat ujung dia. Tengok beza kan. Dan bila bersambung alif lam qamariyah tetap lam dia bertanda mati dan dia huruf yang ketiga lepas lam tu berbaris, tak ada tanda sabdu. Berbanding pada huruf alif lam syamsiyah. Lepas huruf alif lam, huruf yang ketiga tu mesti ada tanda sabdu. Okey, itu beza alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey, contoh kedua pula, kita tengok al-hatifun. Okey, ini saya dah ceraikan siap-siap. Alif lam al-hatifun. Okey, yang kedua alif lam syamsiyah al-duyufun. Okey, al-duyufun. Okey. Sekarang kita nak masukkan dia, contohnya kita tengok alif lam kat sini, sebelah sini alif lam qamariyah al-hatifun. Ha tu huruf ha alif lam qamariyah kan. Okey, ha ni tak ada sabdu. Maksudnya dia adalah qamariyah. Jadi bila kita bersambung dari segi ni adalah dari segi penulisan. Okey, kita nak sambungkan dia macam mana? Kita letakkan okey, lam ni mesti tanda mati. Ha ni berbaris. Ha. Okey. Ti. Tabawati. Fun ni terus tukar kepada tanda dhammah ataupun tanda baris depan satu. Okey, jadi terus al-hatifu. Daripada hatifun jadi masuk alif lam al-hatifu. Okey. Okey, kita tengok pula alif lam syamsiyah al-duyufu. Okey, lepas huruf lam adalah huruf dad. Huruf dad kalau perhatikan yang lepas saya akan bagi gambar rajah untuk alif lam huruf alif qamariyah dengan alif lam syamsiyah, dan huruf dad terletak pada syamsiyah. Mesti ada tanda sabdu kat atas dia. Jangan tak letak. Kebiasaannya bila awak menyambung, contohnya sini saya akan sambung okey, awak dah tahu huruf dad tu adalah syamsiyah kan? Okey. Lepas tu fun. Okey, awak pun bariskan dia. Ini salah. Okey.
awak pun bariskan dia. Ad-duyufu. Ataupun kadang-kadang awak letak juga fun juga. Dari segi penulisan, kaedah itu adalah salah. Sebab ini baris depan, awak dah sambung betul, cara dah betul. Tapi apa kesalahan kat sini adalah satu, lepas huruf yang ketiga, 1, 2, 3, huruf dad ni huruf syamsiah. Sepatutnya atas dia ada alamatul musyaddadah. Awak tak letak. Okay, itu kesalahan yang perlu selalu sering berlaku. Yang kedua pula, dekat ujung sekali bila dah letak alif lam ni, tak perlu letak tanwin. Terus jadikan dia tanda depan, atas ke bawah ke yang ada satu saja. Okey. Jadi kesalahan kat sini ada dua. Satu, tak ada tanda musyaddadah. Satu, dibariskan tanwin di akhir apabila alif lam kat depan. Ini kaedahnya salah. Okey, apa yang betulnya? Cara yang betul adalah duyu fu terus letak baris depan, sebab asalnya ni baris depan 2. Jadi bila ditukarkan, diletakkan alif lam kat depan, terus jadikan dia 1. Lepas tu ni baris yang kat tengah-tengah samalah. Ni pun nak letakkan boleh, tapi jangan lupa tanda alamatul musyaddadah. Bila macam ni barulah dikatakan betul kaedah penulisan yang betul. Walaupun awak letak dekat kod syamsiah, tapi kalau awak tak letak dekat tak ada tanda syabdu, akan dikatakan salah jugalah, sebab mengikut TP tahap penguasaan awak belum menguasai, sebab awak tak faham lagi. Tapi kalau jika awak buat macam ni, saya terima, sebab awak dah memahami. Kalau syamsiah, huruf-huruf syamsiah, mesti di atas dia ada tanda sabdu. Lepas tu di akhirnya bila ada alif lam kat depan, akhir sekali berbaris 1 juga. Tak ada 2. Okey, tak ada tanwin. Okey, macam ni. Okey, yang ketiga pula saya akan ajar, tadi saya ajar kaedah penulisan alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiah. Beza dari segi sebutan. Dari segi penulisan. Dari segi penulisan sebutan pula, bila kita menyebut alif lam qamariyah, seolah-olah lam tu lekat dekat lidah kita ke atas, lelangit kita kan, betul? Awak perasan tak? Contohnya yang tadi tu al-hatifu, al-jamilu. Kalau tak ada perkataan depan dia lah. Jadi kalau dia duduk dekat depan, lidah kita mesti naik atas. Dia tak menyambung pada huruf ha kan. Contoh gini. Al, jelas lam tu mati. Ha, ti, fu. Okey. Ni dari segi sebutan. Saya buat mulut lah. Dari segi sebutan. Okey. Al-hatifu. Lam tu kita sebut. Kan, lam tu kita sebut kalau perkataan depan tak ada lah. Tapi kalau perkataan depan ada, contohnya jamilul, dia lam tu berbunyi juga. Jadi ha ni berbaris atas teruslah. Ha ni tak ada terus melangkau kan. Daripada depan ni, huruf a ni terus tak ada melangkau pada huruf ha. Terang bunyi ha tu. Okey. Berbanding pula alif lam syamsiah. Contoh yang saya buat sini, ad-duyufu, dari segi penulisan kaedah macam ni. Tapi daripada sebutan awak, dari sebutan awak, saya buat mulut lah. Kalau saya sebutan awak, bagaimana? Seolah-olah daripada a ni ada huruf 2. Kenapa ada huruf 2? Sebab ada tanda syaddah ni. Tanda syaddah ni menunjukkan huruf yang atas dia tu, huruf yang di bawah dia tu, bawah tanda sabdu tu ada 2. Satu bertanda mati, satu bertanda hidup dan satu lagi bertanda mati. Contohnya mati, al, lepas tu hidup balik, dha, yu, fu. Seolah-olah lam tak berbunyi, lam tak ada fungsi.
Sebenarnya dia ada alif lam kat situ sebab asalnya dia cuma penyambung je alif lam ni. Tapi bila dia sambungan lam, bila kita sebut seolah-olah lam tu tak ada fungsi lah. Daripada duyufun. Ad-duyufu. Okey? Boleh faham? Ni daripada sebutan. Okey. Bila dari segi penulisan pula, saya buat gambar pensil pula. Jadi awak kenalah tukarkan dia kepada alif lam syamsiah lah. Penulisan. Terus buang satu. Gantikan satu sahaja huruf dot tu. Digantikan dengan tanda syaddah. Macam ni. Faham? Okay, bila dari segi penulisan, gantikan, buang satu huruf salah satunya. Gantikan tanda mati tu kepada tanda syaddah. Baris tetap sama baris depan. Yang lain pun sama. Duyufu. Okay, ini kaedah penulisan. Okey, ni kaedah sebutan. Sebutan seolah-olah lam tiada. Huruf lam tiada. Berbeza pada alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah sebutan ke, tulisan ke, lam tetap ada. Dan lidah kita kalau sebutan, lam tu berfungsi. Sifat lam tetap ada. Kita angkat lidah. Al-hatifu. Kalau kita menulis pun sama. Al-hatifu. Tak ada beza. Kan? Okey, anak-anak boleh tengok modul yang Muallimah bagi tu. Okey. Yang modul yang pertama sekali tu perlu buat kategorikanlah alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah. Okey. Daripada yang tadi tu, yang tadi kita sebut tadi tu kan, daripada sebutan dia adalah macam ni, huruf dha ada dua, maksudnya dia syamsiah lah. Seolah-olah lam tu tak berfungsi. Dan dikategorikan daripada alif lam syamsiah juga walaupun tak ada alif lam, walaupun tak ada lam. Menunjukkan ini adalah alif lam syamsiah. Lam tak berfungsi. Okey, kita berbalik pula latihan muka surat yang 4. Okey, kalau anak-anak tengok modul yang 4, dia bentuk dia macam ni kan. Okey, perkataan nak ambil daripada mana? Perkataan tu ambil daripada muka surat yang ketiga. Okey, yang ketiga tu daripada sebutan tadi tu kan. Jadi yang ketiga tu, okay, ini contoh Muallimah. Ini contoh. Muallimah tak ambil perkataan daripada muka surat 3 tu. Muallimah ambil yang Muallimah buat tadi tu. Macam ni kan. Okey. Ad-duyufu. Al-hatifu. Qamariyah. Ad-duyufu. Syamsiah. Okey. Ni. Alif, dha, ya, wa, fa. Okey. Syamsiah. Okey. Tadi dia tak tukar pun lamnya kan. Cuma dia suruh kategorikan Qamariyah ke Syamsiah dalam bentuk tak ada letak alif lam. Tapi kalau yang ni, Muallimah nak awak tukarkan yang tadi tu. Contohnya ad-duyufu tu ada dot 2 kan. Tukarkan. Contohnya tadi alif, dot, ya, wa, fa termasuk dalam Syamsiah. Jadi bila dalam bentuk peta bulatan ni, macam ni, bulat tindih. Jadi awak kena letak. Contoh tadi ad-duyufu masuk Syamsiah. Jadi letak terus, tukarkan dot mati, terus buang dot satu, letak alif lam. Duyufu. Okey, terus macam ni. Buang dot tadi 2 tadi. Ni contoh Muallimah. Tak ada dalam awak punya modul tu. Ini contoh Muallimah tak nak bagi daripada modul tu. Nanti awak senang lah kan. Jadi cuma benda yang sama awak aplikasikan kalimah yang berbeza lah. Alif dot matikan, terus letakkan alif lam je. Lepas tu gantikan tanda sabdu. Dot ada satu saja. Dan baris tetap sama. Ad-duyufu. Okey, letak dekat alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah macam mana pun nak? Alif lam qamariyah senang. Tadi kita sebut apa? Kalau dari segi sebutan al-hatifu. Dari segi penulisan pula sama. Al-hatifu.
Fu. Okey, jadi ada berapa? Ada 5 kat sini, 5 Kamariah, sini 5 Syamsiah. Tengok modul tu. Modul yang muka surat 4, mana kalimah dia? Kalimah dia kena rujuk dekat muka surat yang ketiga. Tapi dalam muka surat 4 mesti ada alif lam. Dan kalau Kamariah senanglah, dia tak ada nak buang huruf. Terus sambung alif lam, terus sambung huruf yang ketiganya. Tapi Syamsiah agak sukar sikit lah. Kena buang satu huruf yang ada 2, gantikan tanda sabdu. Lepas tu sambung macam biasa. Okey? Kalau ada apa-apa, boleh tanya dengan Muallimah. Okey, itu saja.